Seperti mana yang kita tahu, 5,000 sehingga 7,000 roket telah dilancarkan oleh pejuang Palestin ke daerah yang didiami ataupun diduduki oleh Yahudi Zionis. Negara haram Israel kerana itu bukan negara mereka. Barulah seluruh dunia bangkit. Barat menyatakan keganasan kerana Yahudi mati. Bahkan ada orang Islam yang mengaku Islam bertanya, patutkah kita menyerang Yahudi? Bertahun-tahun mereka tak bertanya apa nasib saudara kaum muslimin mereka. Mereka hanya bertanya bila 1-2 Yahudi mula mati. Cumanya serangan ini bertambah besar. Bayangkan Gaza yang tidak sampai separuh negeri Perlis besarnya. Mengejutkan kuasa tentera yang begitu besar, iaitu Israel. Amerika dengan segera menghantar pasukan tentera, kapal tenteranya. Britain dengan segera menghantar menteri luarnya. Menteri-menteri barat bergabung untuk menghantar bantuan persenjataan untuk memerangi rakyat pejuang yang tidak terlatih, yang dikepung sepanjang masa, yang melancarkan serangan dengan peluru dan senjata sekadar usaha mereka sendiri untuk mewujudkannya. Tapi mereka dalam ketakutan, kecanggihan teknologi yang mereka ada, gagal untuk mempertahankan rakyat mereka yang selama ini merasai mereka itu akan terselamat dengan kehebatan dan kecanggihan yang mereka ada. Ternyata pejuang-pejuang Palestin telah dapat melakukan keajaiban yang tidak disangka oleh senjata canggih manusia. Bom dan roket yang direka sendiri dapat memusnahkan Yahudi Zionis dan umat Islam. Bayangkan negara umat Islam yang besar-besar tidak dapat membuat senjata sendiri, bergantung untuk membeli senjata daripada orang lain. Semenanjung Gaza, rakyat yang terkepung, makanan terhad, air dan api juga diputuskan daripada masa ke semasa. Setiap yang nak masuk ke dalam wilayah mereka dijaga dan disekat. Berjaya membuat senjata-senjata yang telah dapat menembusi Israel. Itulah nekat, itulah tekad jika ia benar-benar wujud dalam jiwa insan dan beriman dengannya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mislu wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas wa liya'lamallahu alladhina amanu wa yattakhidha minkum syuhada wallahu la yuhibbudz zalimin. Allah menyatakan, jangan kamu merasa hina, jangan kamu merasa lemah, jangan kamu merasa hina, dan jangan kamu berduka cita. Kamu adalah pihak yang tertinggi jika kamu benar-benar beriman. Jika mereka itu terkena, jika kamu terkena kecederaan, mereka juga terkena kecederaan. Jika kamu mendapat luka, mereka juga mendapat luka. Yang demikian itu merupakan hari-hari yang silih berganti di kalangan manusia, supaya dibuktikan kepada Allah orang-orang yang beriman, dan Allah memilih di kalangan kamu syuhada. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang dizalimi. Itu cerita rakyat Palestin dan jihad mereka. Cubalah kita bertanya, apakah yang kita lakukan sebagai umat Islam ketika melihat orang-orang Islam dibantai, dibunuh? Sebahagian kita masih lebih berduka cita dengan pasukan bola sepaknya yang kalah, lebih berduka cita dengan kehidupannya, melupai firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna ikhwah.
Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Melupai firman Allah Ta'ala, wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi alqaryati zalimu ahluha waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladhina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asy-syaitan inna kaida asy-syaitani kana dha'ifa. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah. Allah kata, kenapa kamu tidak beriman, kenapa kamu tidak berperang pada jalan Allah? Sedangkan orang-orang yang ditindas di kalangan lelaki, wanita dan kanak-kanak yang menyatakan bahawasanya, wahai Tuhan kami, keluarkan kami daripada negeri yang penduduknya melaku zalim kepada kami. Jadikanlah untuk kami daripada sisimu penolong dan jadikanlah untuk kami dari sisimu pelindung. Orang-orang yang beriman berperang pada jalan Allah, orang-orang yang kafir berperang pada jalan taghut. Hendaklah kamu perangi pewali-wali atau kepala-kepala syaitan. Sesungguhnya perancangan syaitan itu lemah. Kata Al-Jassas di dalam tafsirnya, ayat ini telah menjadi kesepakatan di kalangan para ulama. Jika sekiranya ada umat Islam yang ditindas, umat Islam yang dibunuh, umat Islam yang diperlakukan, wajib untuk umat Islam yang lain bertindak membantu dan membebaskan mereka. Dan ini adalah kewajipan syarak yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat kelak kepada kita. Apakah yang telah kita lakukan terhadap nasib umat Islam yang tertindas di seluruh dunia? Hendaklah banyak kita beristighfar kepada Allah kerana kita telah cuai dan lalai dalam mempertahankan ataupun membela nasib mereka.